Muslimin depan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi min rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus sabirin wa mun'imuz syakirin wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalina wal akhirin wa khatamun nabiyyin wal mursalin wa rahmatullahi ta'ala lil alamin. Subhanakallahumma khairal muallimin allamta bil qalamil qurunal ula arsalta bit tawrati Musa hadiyan wa banal batuli fa'allama al injila wa fajarta yanbu al bayani Muhammadan fasaqal haditha wa nawala tanzila. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الشيخ الزرنوجي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Pinjam jam. InsyaAllah kita malam ini lebihkan pada sesi soal jawab. Untuk itu kita ambil barakah dahulu membaca kitab. InsyaAllah dalam setengah jam 45 minit membaca kitab yang penuh dengan barakah ini untuk kita beradab, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat apa Adli? 27 Musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi ad-darain amin ila an qala wa qala Abu Hanifah rahmatullahi alayh sami'tu hakiman min hukama Samarqand qala inna wahidan min talabati al-ilm shawarani fi talab al-ilmi wa kana qad azama ala adh-dhahabi ila Bukhara li talab al-ilmi. Naam. Berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar seorang hakim iaitu ahli hikmah dari Samarkand berkata, ada seorang pelajar berembuk ataupun bermusyawarah dengan saya tentang urusan belajar, padahal ia telah bermaksud ke Bukhara untuk belajar di sana. Ini siapa yang sebut? Yang sebut ini adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Bermakna beliau ingin sebutkan tentang bahawa ini ada seorang ahli hikmah. Ahli hikmah ini orang yang sudah menguasai akan ilmu-ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini tidak dipelajari melainkan ahli hikmah juga. Jadi orang biasa walaupun ilmunya tinggi belum tentu ada hikmah. Maka hikmah itu mestilah hikmah itu ada pada orang yang hatinya bening, hatinya lunak, perasaannya lunak, maka Allah akan campakkan hikmah-hikmah sebegini. Jadi orang yang hikmah ini mungkin dia orang yang biasa saja, tetapi kalamnya kalam yang penuh dengan bijaksana. Sebab itu dipanggil ahli yang ada perkataan bijaksana. Seorang ahli hikmah dia akan selalu menyebut hikmah-hikmah. Maksudnya bila dia berbicara keluar hikmah-hikmah, maka terlalu banyak perkataan hikmah yang dikeluarkan daripada mulutnya, maka itulah nama jadinya hikam. Sebab itu kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-Imam Qutubil Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, untuk supaya seseorang itu boleh memperkatakan sesuatu dan nilainya hikmah, hendaklah ia hendaklah jaga perutnya daripada makan
perkara yang syubhah selama 40 hari. Siapa nak perkataannya yang disebutnya jadi hikmah, hendaklah dia jaga perutnya, jangan makan perkara yang syubhah, bukan haram, yang syubhah selama 40 hari. Bila dia tidak makan 40 hari, insya-Allah perutnya jadi bersih. Maka bila dia berbicara naik ke atas, maka lidahnya akan jadi bersih sebab makan makanan yang tidak syubhah. Karena itu orang yang kadang-kadang pembicaraannya tidak bagus, lidahnya kotor, itu kerana makan makanan yang kotor ataupun makanan yang syubhah. Nah, Ahlul Hikmah dia sebut, ada seorang pelajar, dia nak mencari ilmu, nak pergi ke Bukhara, tempat Al-Imam Al-Bukhari, lalu dia bermusyawarat dahulu. Musyawarat dengan siapa? Musyawarat dengan Ahlul Hikmah, orang-orang yang ada hikmah. Tidak semestinya ilmu, sebab itu disebut dalam Al-Quran fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak disebut fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, tak. Sebab orang yang ahlu zikir ini orang yang ada padanya ilmu, kemudian ada taqwa, ada wara' pada ilmunya, ilmu syariat, ilmu hakikat, maka orang inilah yang akan dapat memberi petunjuk yang benar. Nah, kita baca terjemahan saja. Fadhal. Demikianlah dianjurkan untuk selalu bermusyawarah dalam segala urusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar bermusyawarah dalam segala urusan. Baik, kalau perintah Allah Azza wa Jalla, maka yang pertama sekali hendaklah sami'na wa ata'na. Satu. Yang kedua, dalam kaedah menyebut al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Perintah itu adalah menunjukkan kewajipannya. Ketika lain al-amru lin nadab, kaedah fa'il amar itu merujuk kepada sunat. Tapi dalam bab mesyuarat wasyawirhum, ini Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna perintah ini wajib. Ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bermesyuarat itu untuk mendapat keputusan yang baik, pendapat yang bagus. Nabi sudah cukup sahaja sebab Nabi baginda adalah yang paling bijaksana pun disuruh bermesyuarat. Naam. Padahal tiada orang yang lebih cerdas dibanding beliau. Masya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Toh masih disuruh bermusyawarah. Maka dalam semua hal beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat hingga urusan rumah tangga. Nanti Adli jumpa perkataan Indonesia yang tak perlu baca jangan baca. Toh, itu sebenarnya toh masih lagi disuruh memesyuarat. Itu sebetulnya kalau nak baca tiun dalam bahasa Indon lah. Jadi Adli boleh delete mana-mana yang barangkali tidak ni. Khair. Masya-Allah, Nabi SAW disuruh bermesyuarat sebab insya-Allah ada hikmahnya. Kadang-kadang datang daripada orang bawah itu masya-Allah lebih bagus. Sebab itu kata guru kami Al-Musnid Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari, beliau kata nak jadi musnid ni orang yang mengumpul sanad dalam dunia. Salah satu syarat nak jadi musnid, hendaklah kita mengambil sanad yang bawah. Walaupun mesti kita ambil sanad yang ali daripada masyayikh yang tinggi-tinggi, tapi mesti ada juga dalam sanad kita ni nak jadi musnid, mesti ambil sanad daripada orang yang bawah. Umpamanya, walaupun ana guru entom, umpamanya mengajar ini, ana supaya tawaduk, ana mesti mengambil sanad daripada Adli, walaupun Adli mengaji dengan ana, ataupun daripada siapa? Daripada Aizat umpamanya, walaupun Aizat mengaji dengan ana. Supaya apa? Supaya jangan dalam diri musnid itu ada perasaan sombong. Dia mesti tawaduk. Tengok, Nabi SAW sudah paling tawaduk, tapi dia ajar lebih tawaduk. Ini sebenarnya pengajaran untuk umatnya. Walhal dalam hal rumah tangga pun Nabi SAW minta pandangan sahabat, paling tidak kepada Anas bin Malik, sebab Sayyidina Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. Masya Allah. InsyaAllah Ustaz sedang menterjemahkan kitab sejarah sirah Nabi SAW. Sudah 90% sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Nanti antum melihat pembantu-pembantu Nabi dekat rumah ramai sekali, Masya Allah. Kemudian yang panglima-panglima perang Nabi, Masya Allah, ta'ajub ana baca sejarah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Ta'ajub ana. Karena banyak membaca sejarah kitab lain.
tapi kadang-kadang panjang, meletihkan. Bukan tidak cantik, tapi kitab ini Masya Allah, Tabarakallah, dia ada zauq, zauq ni ada sedap bila kita baca tu. Nak lagi, akhirnya khatam. Masya Allah. InsyaAllah anda tengah menterjemahkan. Antum doakan sudah 90% sudah siap. Cuma anda akan habiskan InsyaAllah dalam minggu ni silap terjemah. Kemudian nak minta takris daripada Syekh Fuad, barangkali Syekh Muhammad Fuad, kemudian Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kemudian tabak biiznillah. InsyaAllah antum baca kitab itu biiznillah. Naam. Berkata Ali bin Abu Talib karramallahu wajhah, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya sebab Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Naam. tidak akan hancur seseorang kerana bermusyawarah. Maksudnya tidak akan celaka ataupun tidak akan rugi orang yang bermesyuarat. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Ada dikatakan orang sempurna, setengah orang, dan orang tidak bererti. Ada 3 orang, iaitu orang yang sempurna, ada yang setengah sempurna, orang yang tak guna langsung, lebih kurang kalau terjemah bahasa kasar lah. Naam. Orang sempurna ialah yang memiliki pendapat benar dan mahu musyawarah. Masya Allah, dia seorang yang bagus pendapatnya dan dia mahu bermesyuarat dengan orang. Masya Allah, ini orang yang sempurna. Naam. Setengah orang ialah yang memiliki pendapat benar tapi tidak mahu bermusyawarah, atau yang mahu bermusyawarah tetapi tidak punya pendapat. Allahu Akbar. Dia ni bagus tapi tak mau berpendapat, tak mau memesyuarat, seorang-seorang saja. Ataupun dia mau memesyuarat, bila orang tanya apa pendapat anda, saya pun tak tahu. Orang lagu ni dia setengah-setengah. Masya Allah, khair. Sedang orang tak bererti ialah yang tidak punya pendapat dan tidak juga mahu bermusyawarah. Bahasa kasar, orang tak guna. Siapa dia? Dah lah tak mau mesyuarat, memang dia tak ada pendapat apa pun. Orang lagu ni, Masya Allah. Nah, jadi hendaklah kita cari orang yang boleh diajak bermesyuarat, bermakna dia ada pendapat yang benar. Siapa yang ada pengalaman ikut tabligh, Masya Allah, bila kita nak mesyuarat, hendaklah kita taubat dahulu, solat dahulu, berwuduk, amir saf kita pesan siapa yang masuk dalam tandas, kemudian ada idea dalam tandas, jangan mai keluar hak tu jadi idea kita, sebab barangkali syaitan yang inspired kita dalam tandas. Tapi yang peliknya dalam tandas itu biasa bagus-bagus idea. Itu pelik. Kerana itu jaga adab bila masuk tandas, iaitu masuk dengan kaki kiri, kemudian letaklah sesuatu di kepala entum. Letak tuala pun tak apa kan, macam kalau ada serban, elok jangan pakai serban lah, kalau takut air terpercik dan sebagainya. Buah tuala atas ni. Tak ada tuala, entum letak tangan sendiri. Ustaz, jangan malu, tak ada orang tengok pun dalam tu. Masya Allah. Kemudian boleh tak berzikir waktu dalam tandas? Boleh, tapi jangan dibunyikan la ilaha illallah, la ilaha, jangan begitu dalam hati. Dan zikir itu tidak semestinya zikir dengan kalimah. Kita zikir berfikir Allah, apa yang kita makan tadi mai daripada Allah. Saya tadi makan ayam, siapa yang sembelih ayam, siapa yang pelihara ayam, itu pun zikir juga. Maksudnya zikir tentang kejadian Allah. Tidak semestinya sebut hati Allah, Allah, Allah. Tidak semestinya. Adapun Nabi SAW tu lain. Nabi memang kalau tidur pun yana tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu, tidur matanya tidak tidur hatinya, itu special. Itu dalam tidur pun Nabi berzikir, di luar lagi Nabi berzikir. Tapi zikir Nabi zikir hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
marhaban ya habibi qurrataini. Masyaallah, marhaban ya habibi qurrataini. Allah. La ilaha illallah sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Adli. Syekh Ja'far As-Sadiq berpesan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Ja'far As-Sadiq mengikut sebahagian daripada ulama Syiah, terutamanya dalam mazhab Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini yang paling dominan sekarang ini. Imamiyah mereka itu percaya kepada imam, tapi ada percaya kepada 7 orang imam, ada percaya kepada 10 orang imam, ada percaya kepada 12 orang imam. Yang paling dominan sekarang ialah yang percaya kepada 12 orang imam. Apa dia? Imam Ali kata mereka lah. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, terus cucu-cucunya ke bawah, termasuklah Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq dalam mazhab kita, imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengakui beliau adalah ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi Syiah mengatakan dia imam yang maksum. Bila dikatakan imam yang maksum, maka itu menyalahi syarak dan menyalahi kaedah dalam akidah, iaitu tidak ada yang maksum illa al-anbiya, la ismata illa lil anbiya wal rusul. Tidak ada yang ismah maksum kecuali nabi dan rasul. Jadi para imam ini kita boleh katakan dia terpelihara daripada berbuat dosa, tapi bukan tidak buat dosa. Jadi mereka itu boleh kita katakan mahfuz
Tapi maqam ismah maksum tidak boleh. Tapi Syiah mengatakan mereka itu maksum. Jadi tidak boleh, itu tidak benar. Jadi Ja'far As-Sadiq walaupun dikatakan beliau ini adalah antara imam madhab Imamiyah Ithna Asyariyah yang percaya 12 orang imam, kita tidak sebegitu pendapat kita. Kita mengatakan beliau adalah ahli bait Nabi yang alim, sehingga dikatakan As-Sadiq, yang paling benar. Jadi dalam kitab-kitab Syiah mereka tidak memperakui kitab Bukhari, kitab Muslim, dia guna kitab-kitab lain, sehingga kan apa yang disebut oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq itu tidak benar yang ditulis oleh mereka. Akhirnya bukan jadi Ja'far As-Sadiq tak jadi, tapi Ja'far Al-Kadhib. Jadi na'udzubillah, kita tidak mengatakan sebegitu. Karena itu beliau menasihatkan, berpesan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ada dua orang Sufyan, iaitu Sufyan ibn Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Guru Imam Asy-Syafi'i Sufyan ibn Uyainah. Ini ulama sufi ni. Naam. Apa kata beliau? Musyawarahkanlah urusanmu dengan mereka yang takut kepada Allah. Bukan semua orang boleh bermesyuarat. Jadi parlimen itu bukan mesyuarat, itu adalah gambaran mesyuarat, gambaran syura. Itu tidak. Orang yang duduk dalam syura mestilah kibar, orang-orang yang alim. Nabi dahulu tidak duduk dalam mesyuarat Nabi, melainkan para sahabat yang kibar-kibar, yang besar-besar. Ada juga Ibnu Abbas walaupun kecil tetapi masya-Allah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu special lah. Naam. Menuntut ilmu termasuk urusan yang sangat mulia sekaligus sulit. Maka musyawarah di sini menjadi amat penting dan harus dilakukan. Sebab dia adalah asal untuk kita menuntut, untuk mendapat ilmu dan kefahaman. Kalau salah, maka salahlah pembawaan kita nanti. Kalau mengaji dengan guru Wahabi, nanti akhirnya kita jadi Wahabi juga, walaupun kita daripada pondok umpamanya. Akhirnya habis dah ajaran-ajaran tahlil, talqin, baca Yasin malam Jumaat, usalli, solat, bersalam lepas solat, kemudian Sayyidina, kemudian tidak ada kunut, kemudian tidak ada wirid, habis semua sekali. Masya Allah. Tidak ada puasa nisfu Sya'ban, habis. Apa yang tinggal? Jadi walhal dia mai daripada pondok dahulu 4-5 tahun sampai ke, tak payah sebutlah tempat mana, akhirnya bertukar. Allahu Akbar. Dulu dia ni istiqamah dengan kopiahnya, akhirnya khair. Itu tidak penting, yang penting hati dalam. Ulama dahulu, siapa yang tak guna serban dia dah jatuh fiqah. Ulama dahulu, ulama Fatani, guru kami Syekh Baba Abdul Aziz, dia cerita guru-guru baba-baba di sana dicari oleh sedadu. Sedadu ni askar. Jadi datang ke Malaysia, akhirnya menyamar. Maksudnya mereka pakaian di pondok, dia pakai jubah ataupun pakai baju Melayu, pakai kain pelikat. Kalau pakai seluar selek, jadi jatuh fiqah. Jadi terpaksalah datang ke Malaysia menyamar-nyamar. Jadi Baba Zid tak boleh. Dia cerita dia tak boleh, dia kata. Begitulah pakaian dia dengan jubah, dengan apa semua. Jadi ulama Fatah ni pakai seluar selek saja dah jatuh fiqah. Bagaimana kalau tak guna kopiah? Tuan-tuan, kita bab fiqah kita jarang kita cerita zaman sekarang. Kadang-kadang tengok, Allah, ni siapa ni? Ni ustaz, Masya Allah, kepala bogel, kepala tak ada kopiah lah, Masya Allah, tapi janggut dia simpan, kepala botak, Masya Allah, pun rambut sikit, pakai baju t-shirt, masuk ke dalam, tuck in, seluar jin, Masya Allah. Banding orang ni siapa ni? Pakai kopiah, ridak apa semua ni, pelajar engineering ni, ustaz. Senak perut kita semayang belakang dia. Masya Allah. Khair. Seorang ahli hikmah berkata, bila anda pergi ke Bukhara, maka janganlah tergesa melibatkan diri ke dalam kontroversi para imam. Kerana waktu itu Bukhara menjadi tempat ilmu berkumpul di situ. Kalau dulu Damsyik, Bukhara, kemudian barulah Damsyik. Jadi setiap tempat itu menjadi tempat kerumunan para ulama, antaranya Baghdad. Jadi waktu ni
disebut Bukhara, tempat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alaihi. Jadi jangan tergesa-gesa terlibat dengan para imam. Imam ni dia khilaf dengan imam ini, jangan kita terlibat diri juga. Kan sekarang ni tanpa menyebut nama lah, ada seorang syekh terfitnah, tak apa kita sebut nama, Syekh Fuad. Sekarang ni ditulis dalam blog macam-macam mengatakan dengan dia, yang mengatakan pula Masya Allah tabarakallah, bukan orang sebarangan. Jadi ana tidak mahu bagi komen yang panjang lah, cuma ana ingin mengatakan bahawa apa kita punya stand, mauqif kita, stand kita ialah ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cukup, wahai orang-orang yang beriman, bila datang pada kamu khabar daripada orang yang fasik, fatabayyanu, hendaklah kamu investigate. Kalau tidak nak investigate, cukup sekat itu saja, jangan di forward itu. Siapa yang forward itu, dia akan jadi dosa baginya, sebab belum tentu yang diceritakan itu betul. Dan kita kenal, dan cuma Ustaz tidak berbicara lah. Selagi Ustaz berbicara jadi fatwa lagi, payah lagi. Orang yang tahu saja yang tahu, cuma Jauhari yang mengenal apa? Manikam. Masya Allah. Orang yang tidak terlibat lama dengan sufi ni, kadang-kadang dia mudah, perkataan dia mudah menyalahi. Cukup sekat itu dulu ya. Khair. 6. Tenanglah 2 bulan. Bukan 2 hari, tenang 2 bulan. Bila masuk ke tempat Bukhara, ramai sangat ulama. Relax 2 bulan. Bukan relax 2 bulan duduk dalam rumah, makan tidur dah. Pi majlis ilmu, relax, tengok dulu tang mana guru yang baik. 6. Untuk berfikir guna memilih guru. Kerana jika anda menghadap seorang alim dan mulai belajar kepadanya, boleh jadi pelajarannya tidak menarik bagimu, lalu kamu tinggalkan dan berpindah ke guru lain, maka belajarmu tidak berkat. Sebab dia memilih-milih guru, dah duduk dah elok, akhirnya lari dia majlis gurunya. Elok tak duduk dulu, tengok daripada jauh, tak apa, perhatikan tengok guru ni lagu mana, ni lagu mana. 2 bulan kata Masya Allah. Ahli hikmah kata 2 bulan. Masya Allah. 6. Maka renungkanlah 2 bulan dalam memilih guru, dan musyawarahkanlah agar kelak tidak perlu meninggalkan serta berpaling darinya. Kemudian barulah menetap di hadapan guru pilihan itu sehingga mendapat berkat ilmumu dan manfaat sebanyak-banyaknya. Bila dah istikharah apa semua sekali 2 bulan, lihat apa yang orang cakap tentang guru itu, lihat ilmunya, barulah mengaji sungguh-sungguh dengannya. Tapi tempat lain pun tak apa dah, kerana kita dah tahu dah. Sebab itu Al-Imam Abu Hanifah dia tak pergi tempat lain. Istikharah beliau 2 bulan dapat Al-Imam Hamad ibn Sulaiman. Tapi bila dia dapat guru dia ni, Allah, dia melazimi majlis gurunya, Masya Allah tabarakallah, akhirnya dia dapat barakat daripada gurunya. Ini namanya nadharah. Bila syekh tu tengok dia, tu nadharah. Bukan senang dapat nadharah orang yang alim ni. Dia bila dapat gurunya, tidak pergi tempat lain pun tak apa, pergi juga untuk ambil barakah, tapi lazimkan bertembung majlis gurunya dengan yang lain, hendaklah dikedepankan majlis gurunya. Itu baru dia akan dapat solid ilmu gurunya. Ada satu kisah kepada seorang sahabat namanya Dzul Bijadaini. Beliau sangat cinta dengan Nabi dan nak selalu lihat Nabi dan duduk majlis ilmu Nabi. Ini kita kaitkan ini. Beliau seorang kaya, ada perniagaan tanah dan harta di Makkah. Ketika Nabi berhijrah, beliau nak berhijrah juga, didengar oleh orang Quraisy, tak boleh. Saya nak pi juga, tak boleh. Pi juga tak boleh. Taib, apa kamu mahu daripadaku untuk pergi? Biarkan aku pi. Kami nak harta kamu, tinggalkan tanahmu, perniagaanmu. Khair, aku mau. Sampai jahatnya orang kafir Quraisy ni, bukan setakat itu saja. Mereka kata, apa yang kamu pakai lah, buka, bagi kepada kami semua. Bekal-bekalan pun cendoi apa semua bertinggal semua sekali. Ya betul. Akhirnya Khair dia kata, tak apa, yang aku inginkan adalah kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bertawajuh ilmu dengannya. Masya Allah tabarakallah. Kemudian akhirnya dia datang ke Madinah. Orang lihat, siapa ni? Rupanya la ilaha illallah anta, cuma nama tak ingatlah. Dia pakai
pakaian yang lusuh, atas dengan bawah. Masya Allah. Jadi pakaian lusuh dalam bahasa Arab dipanggil bijad. Ini bijadun, bawah ni bijadun. Jadi kalau dua jadi bijadaini. Jadi orang panggil dia anta orang yang mempunyai dua pakaian lusuh. Sebab tu dipanggil dzul bijadaini. Dzul maksudnya apa? Yang mempunyai. Anta dzul kan? Dzul apa? Dzul hilmi. Masya Allah, orang yang mempunyai kelembutan. Lembut ke dia? Jangan lembut hak satu tu, jangan. Lembut sofis tu jangan. Ini lembut perangai khair. Masya Allah, akhirnya jumpa Nabi seronok sangat. Lazimi majlis Nabi, Nabi bagi zikir, diamalkan apa semua sekali. Dan satu ketika Nabi pergi masjid, dengar suara orang zikir kuat, Allah, Allah, Allah dalam masjid. Nabi tanya, siapa ni? Kata sahabat, ya Rasulullah, innahu dzul bijadaini. Adalah sahabat yang biasalah, tak apa nak sukalah. Jadi dia kata, ya Rasulullah, innahu mura'in. Dia buat perkara kuat-kuat lagu ni kerana dia riak. Nabi kata, la, bal innahu awwah. Tak, walhal dia ini seorang yang selalu kembali kepada Allah. Tengok, dia tinggalkan semua hanya untuk Allah. Buktinya untuk Rasul Nabi SAW. Tengok sahabat sangat bijaksana sekali. Tak ada kata, ya Rasulullah, berzikir kuat dalam masjid, ya Rasulullah, bid'ah ya Rasulullah. Tak ada sahabat sebut bid'ah. Orang zaman lah je bid'ah. Mujak zaman tu tak ada lagi benda-benda lagu tu. Akhirnya Masya Allah, selalu lazimi majlis Nabi, duduk depan Nabi, bertawajuh apa semua. Dalam perang Tabuk dia ikut juga. Nabi paling jauh Nabi pi dekat Tabuk. Tak ada sejarah mengatakan Nabi pi jauh daripada itu. Tabuk ni tak jauh daripada Madinah lah. Adapun pi China, pi Afrika, pi dekat Mesir, Nabi hantar sahabat. Sebab Nabi tak pi jauh ke sana, dia hantar sahabat. Sebab itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan melalui sahabat. Sebab itu kita mesti hormat dengan sahabat. Bila perang Tabuk, beliau Dzul bijadain ikut juga pergi perang. Akhirnya dia cedera. Cedera yang boleh bawa kematiannya. Satu malam di Tabuk ni, Ibnu Mas'ud bangun malam, tengok, mana ni Nabi tak ada, Abu Bakar pun tak ada, Umar pun tak ada. Dia tengok tak ada, ramai orang ni. Tengok ada satu tempat ada macam cahaya. Lalu dikatakan Dzul Yadain qad tufiya. Dzul Yadain sudah meninggal dunia. Akhirnya Nabi perintahkan Abu Bakar dengan Umar mandikan. Tengok itu, Abu Bakar dengan Umar mandikan siapa? Dzul bijadaini. Walhal Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan sampai akhir disebut dalam kitab Mishkat. Tidak disebut Dzul bijadaini fil jannah, la. Tapi ini tanda, ini sudah tanda Allah menerimakan amalannya. Kemudian solat, siapa yang solat jadi imam? Nabi SAW. Akhirnya Nabi turun dalam liang. Biasanya Nabi tak turun, Nabi perintahkan dia turun dalam liang. Kata Ibnu Mas'ud, sebab Ibnu Mas'ud angkat jenazah dengan Abu Bakar, aku lihat tangannya yang suci yang ambil jenazah ni, bawa ke dalam. Bukan setakat itu sahaja, kata Ibnu Mas'ud, Nabi angkat tangan sebelum ditimbus. Doa ada dalam liang lagi, Nabi angkat tangan, Allahumma rada anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, redakanlah padanya kerana aku bermalam-malam, sebab dikubur waktu malamnya. Aku bermalam-malam sebegini, aku reda padanya. Kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, kalaulah akulah mayat itu. Kenapa? Kerana kemuliaan yang Allah bagi pada Dzul bijadaini. Sebab apa? Sebab dia memilih guru yang betul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sabar dan tabah dalam belajar. Naam. Ini syair, bila syair kita baca syair likulli. Baca dulu ni. Ketahuilah bahawa sabar dan tabah adalah pangkal yang besar untuk segala urusan, tetapi jarang yang melakukan, seperti syair dikatakan. Masya Allah, sabar itu penting dan induk dalam urusan. Sebab itu disebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan solat. Bermakna nak solat mesti sabar. Kalau tak ada sabar tak boleh solat. Kalau tak ada sabar, sabar ambil wuduk,
sabar pergi masjid, sabar tunggu imam, sabar bacaan panjang si imam itu, kemudian wiridnya panjang, hizibnya panjang, ratibnya panjang, mengantuk-ngantuk kita pun kena sabar. Dalam solat kena sabar. Sabar, mesti belajar dalam bab solat qasad, ta'arud, ta'yin, mesti kita tahu dalam takbiratul ihram ketika kita berniat qasdu syai'. Panjang ceritalah, kena baca buku apa? Ada buku baru tu. Apa nama buku tu? Seperti syair dikatakan, likulli ila sya'wil laula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Semua orang berlumba menuju kemuliaan, tetapi jarang yang punya ketabahan. Masya Allah. Entum nak dapat 4 plate dalam exam, Masya Allah, tapi tak mau bangun malam. Sedangkan dalam kaedah syair menyebut man talabal aula sahiral layali. Siapa yang nak dapat achievement yang tinggi, naklah dia bangkit malam, berjaga malam. Ni dia tidur malam. Macam mana nak dapat? Kerana itu mestilah ada kesabaran. Apapun dalam kesabaran mesti. Itu yang paling penting. Qila asy-syaja'atu sabru sa'atin. Ada kata mutiara, keberanian adalah sabar sejenak. Masya Allah, kita berani itu sabar yang sekejap. Bermakna lebih penting lagi sabar. Terus. Maka sebaiknya pelajar berhati tabah dan sabar dalam berguru. Mesti, kalau tidak, Masya Allah, tabarakallah, tidak boleh. Sebab kadang-kadang guru tu cengeng kadang-kadang. Antum tahu Sayyid almarhum Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Maliki, beliau ni mengajak keras. Dia pernah ambil tongkat, dia baling dekat anak murid tongkat. Anak pernah buat dengan antum ke Adli? Tak pernah kan? Tak pun anak hafal ni Adli baca salah, surah ayat tak macam. Tak ada. Paling-paling pun kita pun betulkan. Masya Allah. Jadi guru itu ada yang lembut, ada yang keras. Jadi jangan lari daripada yang keras dan tegas itu. Sebab dalam sahabat pun disebut Syiddatu bin Umar wa Rukhasu bin Abbas. Tegasnya Ibnu Umar dan lembutnya Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Umar anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar disebut dalam riwayat, la in salaka Umaru tariqan la salaka syayatinu tariqan akhar. Kalau Umar jalan satu jalan, syaitan kono kau lain takut dengan Umar. Masya Allah. Kan anda sebut dahulu riwayat menyebutkan ada ada pendapat mengatakan tinggi Sayyidina Umar berapa? Ni entah mengaji kan dengan anak tak laki tu kan, ada buat catatan. Benda macam ni perlu kan buat catatan, entah ingat. Ada Aqil, ada Syekh Yusri. Syekh Yusri ini dekat Mesir. Beliau mengatakan Sayyidina Umar tingginya 3 meter. Masya Allah. Lagi mana 3 meter? Pintu ni berapa meter Adli? 1 meter lebih, 2 meter. Pintu ni, pintu yang dia duduk ni, lebih kurang 2 meter. Masya Allah. Sayyidina Umar 3 meter. Allah, panjang betul, tinggi betul. Masya Allah. Sebab itu pedang beliau diangkat 3 orang. Sayyidina Ali, syaja'atu aliyin, keberanian Sayyidina Ali, kekuatannya. Kalau beliau pancung dengan sekali libas, maka orang yang ketiga akan jatuh kepala dia. Bermakna kalau dia libas kepala, 1, 2, 3, tergolek ke bawah. Sayyidina Umar, orang yang ketujuh jatuh sekali libas saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 saja, 8 terlebih. 1, 2, bukan kan 1, 2, 3, bukan macam tu. Tapi beliau sekali libas, bismillahirrahmanirrahim, amantu billah, sampai orang yang ketujuh. Masya Allah, kuat tak kuat? Entum potong ayam lagu mana? Potong tak betul-betul. Tak betul-betul. Akhirnya jari entum betul. Masya Allah. Ini kuatnya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mesti sebab kita berguru tu, ada guru yang keras, ada guru yang lembut. Masya Allah. Maka sebaiknya pelajar berhati tabah dan sabar dalam berguru. Dalam mempelajari suatu kitab, jangan ditinggalkan terbengkalai. Sepatutnya mengaji kitab kulit ke kulit, kulit ke kulit. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ana pun graduate daripada UIA juga. Tak pernah anak khatam kitab kat sini dekat dalam kelas lah. Tapi bukan nak kata tidak elok ya. Bermakna UIA memang 4 tahun kita kena cepat dan banyak kena mengaji. Tapi penting untuk mendatang majlis macam ni. Sebab khatam kitab
Baru kita sedap, Masya Allah. Di mana yang cerita tak boleh buat dobit dengan pen merah? Saya pun tak tahu. Ada dalam kitab ni. Dalam kitab ni kata, anak lupa nak pesan, siapa yang nak buat dobit, jangan buat dobit dengan pen merah. Buat dobit dengan pen yang selain daripada merah. Tapi janganlah sampai guna dakwat. Zaman dahulu buat lawat. Tak apa, guna pen biasa tak apa. Tapi jangan guna warna pen merah. Sebab pen warna merah itu adalah warna filosof, warna orang falsafah. Malah sebahagian daripada guru yang fiqah tidak mahu mereka menggunakan kenderaan berwarna merah. Walhal preve merah tu paling cantik. Masya Allah. Khair. Ini entam jumpa di mana benda tu? Jumpa dalam Ta'limul Muta'allim. Sebab itu kena khatam, walaupun macam mana pun khatam kata kitab ni, insya-Allah. Ataupun kitab tauhid khatam, kitab fiqh kecil pun tak apa. Safinatun Najah khatam, insya-Allah. Dekat UIPJ dah khatam Iqna, cuma kita bukan Iqna, matan Ibn Abi Syuja' kan Zat, cuma tak habis bab kan. Bab yang 4 5 rukun Islam tu khatam 6. Khair. Kita sampai pukul 9 insya-Allah nah. Berhenti 9 sampai 9.30 tu semua soal jawab insya-Allah. Dalam suatu bidang pelajaran, jangan berpindah ke bidang lain sebelum yang pertama sempurna dipelajari. Dan dalam hal daerah belajar, dalam bab bidang studi, contohnya itu mengaji bab tafsir, kena daripada makna tafsir, sebab dikatakan tafsir, siapa ulama tafsir, jangan melangkah-langkah. Sebab itu ilmu tak akan kemah kalau dia melangkah-langkah. Dan orang itu entum nak tahu dia ilmu tidak ilmu, entum lihat bila entum berbahaskan kitab sifat 20 dalam sifat ilmu. Sifat ilmu itu adalah sifat ma'ani bagi Allah. Maka bila berbicara tentang sifat ma'ani bagi Allah, maka ta'alluq bagi ilmu itu adalah ta'alluq apa? Ta'alluq inkishaf. Kalau qudrah itu ta'alluq ta'fir ada bagi bekas. Ini tak, anda tidak bicara panjang. Kalau anda bicara panjang ni lebih panjang masa. Jadi kalau bab alam ta'alluqnya, sifat ta'alluqnya adalah ta'alluq inkishaf. Apabila dikatakan ta'alluq inkishaf maksudnya terbuka bagi Allah, maka ia bersangkut paut dengan yang wajib, dengan yang mustahil, dengan yang harus. Bermakna yang wajib. Allah tahu dengan ilmunya, ini ta'alluq inkishaf, terbuka. Terbuka macam mana? Terbuka dan Allah tahu dengan jelas, nyata dan terang bahawa Allah tahu dirinya bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah tahu mustahil Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Umpamanya Allah punya anak, Allah tahu itu. Dan Allah tahu Allah bersifat dengan jaiz, Allah boleh buat ini, Allah tidak boleh tidak buat pun tidak mengapa, Allah tahu itu. Ini ta'alluq apa? Ta'alluq dalam sifat ilm, iaitu ta'alluq inkishaf. Allah tahu dengan jelas, nyata dan terang. Karena itu ulama istinbat, orang ahli alam dia mestilah ilmunya terang, nyata dan jelas. Itu sifat orang ahli alam. Bila kita tanya satu permasalahan, dia tidak jawab ia lepas tu wallahu alam, dia tak tahu. Dia jawab dengan kemah, jelas, nyata dan terang. Itu sandar sifat orang yang berilmu. Dan dalam hal daerah belajar, jangan berpindah ke daerah lain kecuali kerana terpaksa. Jadi kalau belajar di UAE, jangan pergi ke UM dah, jangan. Bukan lagu tu. Kalau lazimi guru tu memang Masya Allah hadirnya selalu, khair, tidak pergi tempat lain dulu tak apa, biar kita banyak mengaji dengan dia. Satu ketika baru kita pergi tempat lain. Macam Imam Abu Hanifah mengaji dengan Imam Muhammad ibn Sulaiman 20 tahun. Masya Allah. Kerana itu semua dapat mengacaukan urusan, mengganggu fikiran, membuang-buang waktu dan menyakiti hati guru. Berpindah sana, pindah sini, sat orang ni, sat guru tu mana, tak tahu nak duduk tang mana. Jadi guru pun tak mengaku dia sebagai anak murid, sebab sat berpindah tang ni, sebab sana, sebab sana. Jadi hendaklah kita lazimi. Apabila guru tidak hadir, insya-Allah boleh pergi tempat lain pun tidak mengapa, sebab ia mengacaukan urusan. Mungkin barangkali dia ni guru suruh selalu dia baca, suruh selalu baca. Umpamanya setengah guru dia tak baca, macam mana suruh adli kan, adli baca.
Lagu tu ada setengah guru dia baca. Jadi ada satu kisah Al-Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi ni bukan yang punya kitab Al-Muwafaqat itu, bukan, tapi Imam Syatibi dalam qiraah. Siapa yang ngaji qiraah Sab'ah tahu. Imam Syatibi ni buta. Jadi bila dia mengajar, dia tak bawa kitab. Anak murid kat depan ni selalu banyak tahun duduk dekat depan, buta. Baca, dia kata iqra, baca, dia pun baca. Satu hari, mohon maaf ni cerita 18 ke atas ni. Jadi bila dia masuk, anak murid ni tadi ada kat depan, tapi dia kata apa? Dia kata wallazi ya'ti thaniyan falyaqra, hak mai nombor 2 baca. Biasanya hak mai pertama itulah baca. Orang zaman dahulu dia berebut berduduk kat depan supaya dia baca. Orang zaman lah ni takut duduk depan. Takut bila guru suruh baca, salah ni maf'ul ni. Semua takut menggeletak. Akhirnya pung kat ujung-ujung tiang mengaji. Kita tengok kat Masjid Surau Adli, masya-Allah. Ana pengalaman, mana orang ni? Kita pun tak semangat. 1 2 orang, 3 4 5 6 7 8. Kita kata betul tak? Kita kata lagu tu. Sebabnya kita kata betul tak? Mudah je mata tak guru ni. Betul cari tak? Ada seorang kat sini. Ada yang masjid 2 tingkat, ada lagi betul tak makcik atas. Ana paling tak sedap kalau mengajar ada makcik duduk atas. Sebab tu Ana tak suka syarah kalau lecturer macam ni, dewan macam tu. Ana tak suka. Sebab murid salah hadap. Nabi tak pernah berlunjur kaki di hadapan orang. Jadi kalau duduk macam ni, atas-atas ni kan semua berlunjur, berlipat apa semua kaki. Kita pun berbulu mata kita. Kalau Syekh Nuruddin dia tak mahu. Sebab itu yang tengok Habib Ali dengan Habib Omar, kalau depan ramai dia duduk macam nazar. Walaupun atas kerusi dia akan lipat kaki dia. Syekh Nuruddin pun sama. Sebab itu Syekh Nuruddin tak suka duduk macam ni. Ana ni tak apa sebab Ana bukan tuan guru. Lagi satu, kalau Ana duduk bawah dah lah Ana kecil. Entah nak tengok apa kat depan mana, sama tak? Rupanya sejam tengok sini rupanya sama tak? Supaya muslimat kat belakang yang dekat tabir tu pun dapat lihat Ana tu tujuan tak duduk sini nah. Ana usahakan, sebab tu Ana minta tutup tak. Bagus Hafizul dia tahu sebab dia mengaji lama dengan Ana. Bila Ana nak mengajar, Ana minta ni mesti ditutup. Paling penting depan tu tutup. Supaya jangan lihat kaki Ana. Selagi antum lihat apa ni tuan guru, kuku tak berkerat. Apa ni kaki tu dia. Tinjak apa tak tahu. Habis dia tafsir apa tumit tuan guru ni kotak jijik tuan guru ni. Sebab tu dah insya-Allah kita tak buat lagu tu lah. Cumanya kita jaga. Sebab itu guru tu masya-Allah mesti dijagakan hatinya, jangan sakiti hati guru, membuang-buang waktu. Tak habis cerita tadi kan. Jadi kata Imam Syatibi, wallazi ya'ti thaniyan falyaqra, those who are coming for the second one do read. Masya-Allah, translate sikit Ni kan UAE kan. Tolong tutup sikit pintu. Main nombor 2 baca. Bertahun-tahun dia suruh anta ikra. Antum tahu sebab apa dia tak suruh yang pertama dibaca? Sebab yang pertama ni, mohon maaf, dia tidur. Bila dia tidur, dia mimpi jima. Bila dia mimpi jima, Allah masa dengan tuan guru nak main dah ni. Akhirnya tak apalah, tunda dululah mandi wajib. Sebab takut siapa nak baca nanti tak tahu. Duduk kat depan dalam keadaan berjunub. Bila keadaan berjunub, lagu mana tuan guru tu tahu? Yang depan ni berjunub, dia tak suruh baca kitab dalam keadaan berjunub. Malah setengah guru dia tahu tak suruh baca kitab dalam keadaan tidak berwuduk. Sebab tu dia kata hak main nombor 2 baca. Jadi orang tu pun dia merah-merah muka lah. Dia tahu tak guru ni walaupun buta, lagu mana tak guru tahu saya ni berjunub. Lagu tu. Jadi inilah katanya pandangan basirah. Ini pandangan nazarah, tapi pandangan basirah, mata hati dia tahu. Tak ada siapa bagi tahu. Sebab itu kata sebahagian daripada guru, dia tahu orang tu buat dosa dan maksiat melalui cahaya. Kadang-kadang dia tahu melalui bau. Dia cium bau. Ini tak mandi wajib ni. Masya-Allah. Cium. Dia tak solat subuh lagi ni. Guru tahu. Khair.
Dan pelajar hendaknya tabah dalam melawan kehendak hawa nafsunya. Penyair berkata, Innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. hawa nafsu adalah wujudnya kehinaan. Jajahan nafsu adalah jajahan kehinaan. Masya Allah. Siapa yang dikongkong oleh nafsu, siaplah hidupnya. Tetapi jangan kita salah faham. Apakah semua nafsu itu jahat? Jawapannya tidak. Nafsu itu yang jahat dua saja, iaitu nafsu ammarah dengan nafsu lawamah. Adapun nafsu yang ketiga, dia tarakki, naik, iaitu nafsu mulhimah. Yang paling bawah sekali nafsu ammarah. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu yang bawah ammarah, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Naik yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga ni nafsu baik, namanya nafsu mulhimah, dapat ilham. Inilah dikatakan dia akan masuk ke dalam dunia kewalian, bukan jadi wali, tapi kerana dia membersihkan dirinya, Allah bagi dia ilham. Naik lagi nafsul mutmainnah. Masya Allah, nafsul mutmainnah ni duit itu serupa dengan daun kering, batu permata sama dengan batu kerikil. Ketika itu guru kami mengatakan, bolehlah dia belajar kita hikam. Kalau dia tak lepas lagi dua nafsu pertama ni, jangan belajar kita hikam dahulu. Bukan tak boleh, boleh, tapi payah nak dicerna, payah nak difaham. Contoh ya, dalam kitab hikam yang pertama menyebut, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari sebut ni payah nak faham zahir. Min alamati al-i'timadin 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wuqu'iz zalal. Salah satu tanda orang itu berpegang kepada amal bukan kepada Allah ialah dia merasa sedih apabila berlaku suatu musibah padanya. Contoh, dia pergi kerja selalu naik kenderaan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hari itu dia tak baca, accident. Allah, dia kata ini sebab tak baca doa lah tadi ini. Dalam orang biasa bagus tak bagus? Bagus. Tapi orang yang arif billah, dia sudah berpaut kepada doa. Baca doa Allahumma inna duha qalbaha baha wal jamal jamaitum. Entam ni kan. Apa nama kumpulan tu? UNIC. Besar pahalanya ya Allah UNIC tu. UNIC tu dulu ingat tak entam ada seorang penasyid UAE dia dulu, namanya Abang Hafiz Firdaus tu, berlawan tu kan. Bukan Hafiz Firdaus tu, tadi nampak muka nama Hafiz Firdaus, Hafiz Hamidun. Dia tu anak murid ustaz tu dulu. Khair, dia anak murid dalam kelas lah, bukan talaqi. Dia talaqi dia lain. Khair, apa anak cerita ni Abdi? Belajar kita hikam dulu. Belajar kita hikam. Masya Allah. Walhal Masya Allah benda itu daripada Allah. Kita masih lagi paut kepada amal. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut hati dia. Hari itu dia marah dengan kita, Allah, anda lupa baca ayat Aziz 41 kali. Kita berpaut pada amal. Walhal benda itu bagus tak? Bagus. Orang arif billah tak sampai. Jadi belajar kita hikam lepas. Jadi nafsu itu tidak semua jahat, tapi insya-Allah nafsu bagus pun banyak. Orang yang ikut hawa nafsu dia ni hina sehina-hinanya, masya-Allah. Hendaknya pula bersabar dalam menghadapi segala ujian dan bencana. Ada kata mutiara, gudang-gudang harapan berada dalam rentetan hujan. Ujian. Ingat hari ujian tu ni. Jadi dalam banyak ujian tu insya-Allah kan ada mutiara-mutiara dekat situ insya-Allah. 6. Syair didendangkan padaku, katanya syair tersebut gubahan Said Ali bin Abi Talib. Saidina Ali bin Abi Talib. Bila jadi Saidina Ali jadi syed. Saidina Ali bin Abi Talib setengah mengatakan ini adalah karangan al-Imam alim Quraisy, Imam Asy-Syafi'i, ala la tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an mawjumu'iha bibayani. Ada baca bibayanin, zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Tak mampu kau meraih ilmu. Tak boleh untuk makan dapat ilmu kecuali
tanpa dengan 6 perilaku. 6. Berikut saya jelaskan semua padamu. Cerdas, Cergas maksudnya dia mesti zakat, mesti dia pandai. semangat, Mesti ada semangat yang kuat. sabar, Itu yang kita sebut. Antum lihat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kenapa tidak disebut wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha, tapi disebut wastabir 'alaiha. Nampak tak Azad? Ni sebut pun wastabir. Ulama mengatakan istibar itu lebih kuat sabarnya daripada sabar. Masya-Allah. Naam. dan cukup Bulghatin. Cukup sangu. Masya-Allah. Ada kitab Jawi. Siapa buat kitab Jawi nak lihat tadi? Boleh cek. Maksud dia adalah cukup kelengkapan. Maksudnya cukup duit ke cukup apa. Naam. ada guru dan sepanjang waktu. Tak berani bila Adli baca. Takut makna lain. Wa irsyadi ustadin, mestilah petunjuk panduan daripada guru. Wa tuli zamanin, dan sepanjang waktu. Antum perasan tak apa tujuan yang kita cerita ni? Tujuannya ialah mesti ada guru dalam kehidupan, tidak boleh seorang-seorang sahaja. Dalam Isra' dan Mi'raj, kenapa Nabi ditemankan oleh Jibril? Walhal boleh saja Nabi on the spot naik ke atas dan mendapat perintah solat, kurniaan dan sebagainya. La. Ulama mengatakan ketika engkau berjalan kepada Allah, tidak boleh seorang diri, mesti ada guru yang mursyid. Sebab itu mesti ada guru. Masya Allah, tabarakallah. Al-Imam Muslim, siapa tidak kenal dengan Imam Muslim? Alim bab hadis, Masya Allah. Ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad, beliau datang dan beliau menjadi macam budak-budak je dengan Imam Al-Bukhari. Walhal lebih kurang hadisnya banyak dihafaz Imam Ghazali, lebih lagi lah. Dalam kitab menyebutkan yas'aluhu su'al as-sabi, adalah Imam Muslim bertanya kepada Imam Bukhari soalan budak-budak sahaja. Maksudnya bukan soalan yang kritikal, tidak, kerana menghormati gurunya. Masya Allah. Demikian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau alim, tapi bila datang Imam Syafi'i mengajar dekat Masjidil Haram, beliaulah duduk antara duduk depan sekali. Kerana apa? Memuliakan gurunya. Masya Allah. Orang zaman dahulu begitu, dia mesti dia Masya Allah dengan gurunya dia jadi mutafakhirun, dia jadi bangga. Hatta Imam As-Subki, siapa tak kenal dengan Imam As-Subki? Imam As-Subki terasa dirinya kurang sebab tak belajar dengan Al-Imam An-Nawawi. Beliau datang zaman selepas zaman Imam An-Nawawi. Akhirnya beliau pergi ke Nawa. Nawa dekat Damsyik yang bergolak sekarang ni, ada satu tempat Imam Nawawi. Atas bukit tu ana tak pernah pergilah, tapi lihat dalam internet ya. Ada satu bukit, ada kubur Imam Nawawi di situ. Masya Allah, tabarakallah. Beliau nak sangat ziarah, walhal meninggal dah. Jadi beliau naik atas unta, atas kedai lah. Pembantunya, maksudnya khadam dia lah, bawa tarik unta ni, kuda ni. Sambil tarik, dia bercakap dengan orang sebelah yang pergi sekali ke Damsyik. Rupa-rupanya perbicaraan mereka kedua ini didengari oleh Imam As-Subki atas ni. Lalu kedua ni berbicara tentang tayammum. Kata khadam kepada Imam As-Subki, dalam bab ini aku pernah bertanya dengan Imam Nawawi. Masya Allah, dia dengar ini, dia turun daripada atas kedai, disuruhnya naik. Kenapa sebegini? Tidak layak saya tidak menghormati mata yang pernah melihat Imam An-Nawawi. Kita tengok ini, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini mata, bukan saya pernah bertanya dengan Imam Nawawi. Tanya saja, faham tak tahu lagi, tanya saja. Masya Allah. Ini Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu ada hadis musalsal menyebut man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Siapa yang pernah melihatku dan pernah melihat orang yang pernah melihatku sampai hari kiamat, maka masuk dalam syurga. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan kitab.